Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita pada kali ini dalam video tutorial engineering drawing ataupun lukisan kejuruteraan. Untuk pengetahuan kamu semua, subjek ataupun mata pelajaran lukisan kejuruteraan ini merupakan subjek asas dalam bidang kejuruteraan. Tidak kira sama ada bidang kejuruteraan mechanical, electrical mahupun sibil atau sebagainya, wajib untuk seseorang itu belajar. Kerana ianya merupakan asas yang sangat penting untuk kita menerokai atau mendalami lagi bidang kejuruteraan tersebut. Jadi selain itu, lukisan kejuruteraan ini juga merupakan satu kemahiran ataupun skill yang mana apabila kita ada kemahiran ataupun kemahiran itu sendiri mempunyai satu nilai. Kemahiran itu sendiri mempunyai satu nilai. Contohnya kemahiran membaiki motosikal, ataupun kemahiran boleh bermain alat muzik. Jadi jika pada diri seseorang tu mempunyai kemahiran, sama ada boleh membaiki motosikal ataupun boleh bermain alat muzik, maka pada diri orang tersebut mempunyai nilai yang tersendiri, yang tak ada pada orang lain. Contohnya lukisan kejuruteraan ni tak semua orang boleh melukis lukisan kejuruteraan. Sebabnya ianya satu skill. Kita perlu belajar dan praktikkan. Barulah kemahiran itu wujud dalam diri kita. Jadi dalam lukisan kejuruteraan ni, untuk jangka masa yang akan datang, jika kamu berminat ataupun ada talent yang lebih dalam lukisan kejuruteraan ni, kita boleh jadikan ia sebagai satu profession. Pada masa sekarang memang ianya sangat memerlukan. Contohnya arkitek, pelukis plan. Jadi ianya boleh jadi satu bidang kerjaya kita pada masa hadapan. Sebab apa? Seperti saya beritahu tadi, kemahiran ni ada nilai yang mana boleh ditukar dalam bentuk wang. Seperti kita dibayar ataupun kita boleh mendapat gaji yang lebih tinggi. Sebab apa? Diri kita bernilai. Diri kita ada kemahiran yang orang lain tak ada. Jadi untuk seterusnya kita pergi kepada pengenalan lukisan kejuruteraan. Jadi takrif bagi lukisan kejuruteraan, ianya adalah satu kaedah untuk kita melukis sama ada dalam bentuk objek teknikal, arkitektur dan kejuruteraan dengan tepat. Selain itu, istilah lain yang boleh kita gunakan iaitu lukisan kejuruteraan ini juga ialah alat komunikasi ataupun bahasa komunikasi bagi sesiapa yang involved dalam dunia kejuruteraan, yang mana ianya mengandungi maklumat-maklumat penting yang diperlukan dalam bidang pembuatan masa kini, dalam industri pembuatan. Jadi ini takrif lukisan kejuruteraan. Kalau kita lihat di sini, ianya menyatakan lukisan kejuruteraan ni umpama alat komunikasi ataupun bahasa komunikasi. Jadi contoh yang paling mudah kita lihat pada sekarang ini, semua orang ada telefon bimbit. Semua orang ada smartphone. Apa fungsi smartphone? Smartphone ni kita boleh berhubung antara satu sama lain ataupun kita boleh menghantar maklumat.
Jadi lukisan juruteraan ini juga merupakan satu alat untuk kita berhubung, untuk kita menghantar maklumat. Jadi kita lihat pula bila kita berhubung tu tadi antara satu sama lain, sama ada tempat yang dekat ataupun tempat yang jauh, kita perlukan bahasa, kita bercakap, kita berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi bila sebut bahasa, bila melalui telefon tu tadi, kalau kita bercakap, line telefon tu tak berapa okey ataupun tak kuat, agak-agaknya macam mana keadaannya? Kita boleh dengar tak? Ataupun kita mudah tak untuk berkomunikasi? Ataupun tak jelas? Kita tak faham. Jadi begitu jugalah dengan lukisan juruteraan ni. Ianya juga merupakan satu bahasa komunikasi untuk kita menghantar ataupun menyampaikan maklumat. Dalam lukisan juruteraan ni terkandungnya maklumat-maklumat yang penting dalam bidang kejuruteraan. Lebih-lebih lagi dalam industri pembuatan. Dalam industri pembuatan. Contohnya kita ambil smartphone tu lagi. Jadi sebelum ni ada tak smartphone? Tak ada kan? Jadi ada orang yang berfikir mencipta sebuah handphone. Jadi apabila handphone tu dicipta, mereka perlu memikirkan reka bentuk ataupun bentuk handphone tersebut. Daripada situ wujudnya lakaran smartphone. So daripada lakaran smartphone tu, maka kita perlu mengimagekan ataupun menghasilkan satu lukisan smartphone yang lebih tepat. Daripada situ, bila kita dah ada satu lukisan yang nak dibuat, satu lukisan objek yang nak dibuat, yang kita boleh rujuk untuk kita hasilkan. Contoh dalam bidang industri perkilangan, pembuatan, ada department production, yang mana department production ni sangat memerlukan lukisan kejuruteraan ataupun lukisan handphone tu sendiri sebagai rujukan untuk mereka menjalankan proses pembuatan tersebut. Yang mana dalam lukisan tersebut terkandungnya maklumat-maklumat penting dalam reka bentuk smartphone yang nak dihasilkan. Jadi department production ni akan menjadikan lukisan tu sebagai rujukan penting lah, yang perlu diikut, yang perlu dipatuhi. Tetapi kalau kita tak faham bahasa lukisan tersebut, macam mana kita nak ikut? Pastinya hasil pembuatan tu tadi tidak mengikut apa yang dikehendaki ataupun salah. Jadi lukisan juruteraan ni bila kita faham, kita lukis dan kita hantar pada orang Jepun sekalipun, mereka boleh faham, mereka boleh baca maklumat-maklumat yang terkandung dalam lukisan tersebut. Itu sedikit takrif lukisan kejuruteraan. Jadi jika seseorang itu tahu bagaimana untuk melukis lukisan kejuruteraan, maka dia boleh membaca ataupun menerangkan tentang lukisan kejuruteraan tersebut. Jadi dalam lukisan juruteraan ni ada teknik-teknik yang kita perlu pelajari lah. Dia tak sama seperti lukisan biasa, contoh pendidikan seni yang kita boleh bebas melukis ikut fikiran kita. Tak sama.
Yang mana lukisan juruteraan ni dia yang uniknya, bentuk ataupun lukisan yang kita lukis tu sebenarnya sama dengan bentuk yang sebenar dan tepat. Jadi di situ ada teknik-teknik dia yang kita perlu pelajari lah. Dan lukisan ni untuk kita lebih mahir, bukan hanya kita belajar teori saja, kita perlu praktikal sekali. Kita perlu buat. Di situ kita akan lebih faham. Di situ kita boleh tahu apa masalah. Dan kita akan lebih mahir lah. Kalau kita belajar teori saja, dia tak melengkapi. Okey, seterusnya kita pergi kepada drawing instrument ataupun alat lukisan. Dalam lukisan juruteraan, kita memerlukan alatan lukisan, yang mana kita perlu kenal dan tahu fungsi alatan tersebut untuk ataupun supaya kita dapat melukis ataupun menggunakan alat-alat tersebut dengan kaedah ataupun teknik yang betul. Selain itu, alat-alat yang kita gunakan mestilah yang berkualiti. Alat-alat yang berkualiti untuk menghasilkan lukisan yang baik. Dalam pada itu juga kita boleh umpamakan alatan lukisan ni seperti senjata perang lah. Kalau kita nak pergi perang, kita terlupa bawa senjata, maka kita akan ada masalah. Begitu juga dalam lukisan juruteraan, kalau kurang satu alat, maka kita akan menghadapi masalah untuk menghasilkan lukisan. Jadi ada beberapa alat yang perlu kita tahu dan perlu kita ada, iaitu yang pertama adalah drawing board ataupun papan lukisan. Jadi ini adalah salah satu rajah drawing board yang ada sekarang. Kalau dulu di zaman saya, papan lukisannya adalah material kayu. Jadi sekarang lebih mudah, ada material plastik yang lebih baik, yang lebih ringan, lebih mudah untuk dibawa. Jadi drawing board ini merupakan hamparan permukaan untuk kertas lukisan kita. So dalam kita nak melukis, kita perlukan hamparan yang permukaan yang baik, yang licin, supaya kita dapat hasilkan lukisan yang baik. Selain daripada itu, dalam lukisan juruteraan juga ada meja khusus untuk kita melukis. Biasanya di college ataupun mana-mana institut pengajian tinggi ada bilik khas yang ada meja lukisan kejuruteraan ni. Yang mana kalau kita lihat, meja dia tak sama macam meja biasa, dia berbentuk condong, supaya membantu kita lebih mudah untuk melukis. Tapi kalau tak ada meja, kita ada board, drawing board ni pun dah cukup baik. Dah cukup baik. Jadi kertas lukisan kita akan ditampalkan pada drawing board ini. Jadi biasanya saiz yang digunakan, saiz drawing board adalah 800 x 600 mm. Jadi setiap orang perlu ada. Seterusnya yang kedua, iaitu kompas ataupun jangka lukis. Kita boleh lihat siapa yang tak kenal jangka lukis. Kita boleh lihat gambar raja di bawah ni. Ini adalah set-set jangka lukis dan juga divider, pembahagi. Jadi apa fungsi jangka lukis ini?
ataupun kompas ini yang mana kita boleh melukis lengkuk ataupun bulatan. Selain daripada itu, kita juga boleh jadikan jangka lukis ini sebagai penanda semasa kita melukis, ataupun kita boleh juga gunakan untuk memindahkan ukuran. Memindahkan ukuran daripada pembaris ke atas kertas lukisan kita. Kita boleh buat penandaan dan juga kita boleh memindahkan ukuran. Biasanya jangka lukis ni salah satu bahagiannya ada mata pensel dan satu lagi ada jarum. Ada jarum. Jadi pada masa sekarang ini macam-macam jenis brand ada. Kalau boleh cari yang berkualiti lah. Yang berkualiti untuk memastikan hasil lengkuk ataupun bulatan kita tepat. Manakala divider ni kita boleh buat penandaan dan juga memindahkan ukuran juga. Divider ni beza dia dua-dua pada bahagian ujung ni adalah jarum. So sesuai untuk kita buat penandaan pada kertas lukisan ataupun memindahkan ukuran. Okey, selain itu alat yang kita gunakan adalah pensel untuk kita melukis. Jadi suka saya ingatkan, dalam lukisan kejuruteraan kita tidak menggunakan ball pen. Kita hanya menggunakan pensel. Jadi pensel yang ada sekarang ini ada dua jenis, iaitu pensel biasa yang kita perlu asah dan juga pensel mechanical. Pensel biasa terdiri daripada grade B ataupun H, yang mana grade B ni adalah jenis lembut, H adalah jenis mata keras. Jadi dalam lukisan kejuruteraan kita perlukan kedua-dua grade ni, sama ada 2B, HB, kita perlu ada untuk menghasilkan garisan yang baik. Manakala pensel mechanical cari yang lebih berkualiti. Mata penselnya tu lebih berkualiti. Kalau kita lihat sekarang ada brand Staedtler, Faber-Castell, tu antara brand-brand yang berkualiti. Jadi kalau kita nak mudah melukis, kita menggunakan pensel mechanical. Tetapi jika seseorang itu dapat menghasilkan lukisan yang baik menggunakan pensel biasa ni, sebenarnya dia adalah seorang yang mahir lah. Lebih mahir daripada orang yang menggunakan pensel mechanical. Jadi tiada masalah kita nak guna salah satu jenis, boleh, tak ada masalah. Alat seterusnya adalah pemadam lembut. Pemadam lembut. Jadi kita boleh dapatkan pemadam lembut ni memang khas untuk lukisan kejuruteraan. Jadi cari pemadam yang berkualiti, jangan cari pemadam yang keras. Sebab apa? Kita tahu fungsi pemadam adalah untuk kita memadamkan garisan-garisan lukisan yang salah ataupun kita membuat kesilapan, kita boleh padam. Tetapi kalau kita gunakan pemadam yang tak sesuai, yang tak berkualiti, dia akan memberi kesan kepada ataupun ke atas kertas lukisan kita. Jadi oleh sebab itu, walaupun pemadam ni fungsi dia untuk memadam kesilapan,
Tetapi sebaiknya kita kurang-kurangkanlah untuk membuat kesilapan. Oleh sebab itu, dalam kita nak melukis nanti, kita nak membuat apa-apa saja garisan, pastikan kita buat tu dalam keadaan betul, confirm betul, tak salah. Jadi kita di situ kita kurang menggunakan pemadam. Sebab apa? Bila kita selalu sangat menggunakan pemadam ke atas kertas lukisan kita, dia sebenarnya sedikit memberi impact, kesan kepada kertas lukisan kita. Contohnya, kertas lukisan kita akan jadi kotor, dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah kertas lukisan. Ini salah satu alat yang penting yang perlu ada. Yang mana kalau kita lihat kertas lukisan ni banyak saiz. So kita akan gunakan saiz A3 ataupun biasa mana-mana IPT menggunakan sama ada saiz A3 ataupun A2. A3 ni dia lebih kecil sedikit lah. Dan dia bersesuaian dengan drawing board bersaiz A3. Ada. Jadi kertas lukisan yang kamu akan dapatkan nanti dia berwarna putih, putih bersih. Jadi macam mana kita perlu menjaga kertas lukisan tu, sama ada sebelum kita gunakan ataupun selepas kita melukis. Sebenarnya kita perlu jaga supaya lukisan kita lebih kemas, bersih. Jadi perkara-perkara yang kita tidak perlu buat pada kertas lukisan kita, iaitu kita jangan lipat kertas lukisan kita. Kalau boleh selepas ataupun semasa kita melukis, selepas kita melukis, kita boleh simpan sama ada dalam fail khusus, ada cover, ataupun kita boleh gulung kertas lukisan ni dan kita masukkan dalam cover untuk gulung lukisan lah. Jadi kalau boleh kita jangan dedahkan kertas lukisan ni, jangan dilipat. Itu yang penting lah. Okey, alat lukisan kejuruteraan yang seterusnya iaitu drawing clip, pins and sellotape. Ataupun yang mudahnya kita gunakan masking tape. Masking tape yang warna putih ni. Jadi tujuannya untuk kita kepilkan ataupun kita lekatkan kertas lukisan di atas papan lukisan. Pada setiap penjuru kertas lukisan kita perlu lekatkan menggunakan masking tape ni, supaya ketika kita melukis, kertas lukisan tidak akan bergerak, akan berada dalam keadaan tetap. Okey, protractor juga kita akan gunakan, yang mana fungsinya untuk kita mengukur sudut dalam lukisan kita nanti. Okey, seterusnya kita juga akan menggunakan French curve ataupun lengkuk Perancis. Ini adalah lengkuk Perancis, yang mana fungsinya kita akan melukis ataupun membuat garisan-garisan yang berlengkuk. Selain daripada kita gunakan French curve, kita juga boleh gunakan flexible code, macam di bawah ni. Ini tujuannya sama, untuk membuat garisan lengkuk. Tapi untuk peringkat awal ni kita tak menggunakan alatan ni. Pada pertengahan topik nanti baru kita akan gunakan. Tapi alat ni mesti ataupun perlu ada.
Okey, seterusnya ini merupakan alat yang penting juga, kita panggil T-square ataupun sesiku T. Alat ini ianya berbentuk seperti pembaris yang mempunyai bentuk huruf T. Ini. Cuma pada masa sekarang kalau kita beli bot lukisan seperti yang saya tunjukkan awal tadi, okey, kita boleh lihat. Okey, seperti bot lukisan ni, kalau kita beli set bot drawing board ni, dia sudah siap ataupun berserta dengan siku T ni. Ni sekarang dah mudah. Jadi kita tak perlu beli lagi sesikuti yang seperti yang saya tunjukkan tadi. Jadi kalau kamu beli bot lukisan ni, dia dah siap sekali dengan sesiku T ataupun pembaris bahagian tengah ni. Okey, fungsi sesiku T ni fungsinya untuk kita membuat garisan melintang sahaja. Garis lurus yang melintang sahaja. Okey. Seterusnya kita lihat alat yang kita akan gunakan, iaitu set square ataupun sesiku segitiga. Jadi sesiku segitiga ni ada dua jenis. Yang pertama, sesiku segitiga 45 darjah, dan yang kedua sesiku segitiga 60 darjah. Jadi senang, mudah kita nak kenal. Set square 45 darjah ada sudut 45 darjah. Manakala set square 60 darjah, salah satu penjurunya ada sudut 60 darjah. Itu saja beza dia. Jadi fungsinya banyak juga. Kita boleh menggunakan untuk membuat garisan bersudut ataupun garisan menegak. Itu nanti saya akan tunjukkan kemudian. Bagaimana kita nak gunakan set square ini. So tadi selesai beberapa alat lukisan yang perlu kamu kenal dan perlu kamu tahu cara bagaimana nak menggunakan dengan betul. Jadi sebentar lagi saya akan terangkan sedikit lagi bagaimana kita nak menggunakan daripada beberapa alat yang penting yang telah saya tunjukkan tadi, yang mana kita perlu bukan sekadar tahu, perlu kita praktiskan cara menggunakannya sehingga ianya menjadi satu kebiasaan apabila kita nak melukis lukisan kejuruteraan. Peringkat awal memang sukar sikit sebab kita belum berapa tahu ataupun pandai untuk menggunakan alat-alat tersebut. Tapi lama kelamaan, sedikit demi sedikit, kamu akan lebih biasalah dengan keadaan dengan alat-alat tersebut. Peringkat awal memang lambat sikit. Lama-lama nanti kamu akan lebih cepat melukis. Sebab alat-alat tu semuanya penting. Jika kita tak tahu nak menggunakan, maka kita nak melukis tu mengambil masa, akan terganggu lah. Jadi tadi saya telah tunjukkan, dan nanti kamu akan lukis lah menggunakan alat-alat tersebut. Okey, di sini saya nak menunjukkan pula bagaimana kita nak kepilkan kertas lukisan di atas bot lukisan kita.
Okey, contohnya ini adalah board jenis lama yang menggunakan material kayu. Kemudian ini adalah kertas lukisan kita yang kita akan gunakan, sama ada saiz A3 ataupun A2. Jadi kita perhatikan macam mana kita nak tampalkan, yang mana setiap penjuru kertas lukisan perlu ditampal ataupun dilekatkan menggunakan masking tape. Masking tape. Okey, kita kena pastikan kita kepilkan kertas lukisan selari dengan ataupun tegak dengan board lukisan kita. Jadi kita boleh menggunakan bantuan sesikuti. Ni kalau kita gunakan papan lukisan lah. Kita boleh menggunakan sesikuti untuk memastikan kertas lukisan kita selari tegak 90 darjah dengan board lukisan kita. Apabila dah selari, baru kita tampalkan atau lekatkan masking tape di keempat-empat penjuru kertas lukisan. Okey, ini keadaan apabila kita dah lekatkan keempat-empat penjuru kertas lukisan. So bila kita melukis nanti, lukisan ni tidak akan bergerak. Dan keadaan kertas lukisan tu mesti berhadapan dengan kita. Tegak 90 darjah ketika kita melukis dari awal sampai akhir. Kita tidak boleh gerakkan kertas lukisan itu condong ke kanan ataupun ke kiri. Mesti pastikan kertas lukisan kita tegak di hadapan kita. Kita tak boleh gerakkan papan lukisan. Itu cara yang betul lah ketika kita nak melukis. Sebab kadang-kadang kita dah terbiasa, sebelum ni kita melukis dalam pendidikan seni, kita bebas menggerakkan kertas lukisan. Tetapi tidak dalam lukisan juruteraan. Itu salah satu teknik yang betul. Kalau tak biasa, kamu kena biasakan daripada sekarang. Okey. Ini adalah contoh apabila kita menggunakan board lukisan yang lama, menggunakan papan. Tapi sekarang yang kamu akan dapatkan jenis material plastik tu dah mudah. Ada, kalau kita menggunakan kertas A3, kita hanya terus tampalkan mengikut saiz board tersebut. Dia dah sediakan kawasan untuk kita menampal. Jadi kita tak perlu menggunakan sesikuti. Dia dah sediakan penandaan untuk kita menampal kertas lukisan kita. Dia akan selari dengan board lukisan tersebut. Dah mudah. Jadi tinggal ikut saja sudut dia dan kepilkan. Jadi masa kamu kepilkan tu, gunakanlah masking tape. Kalau boleh kita gunakan besar sedikit ataupun banyak sedikit untuk memastikan tampalan ataupun kepilan tu kuat, supaya kertas lukisan tak bergerak. Jangan kita tampalkan sedikit saja, dia tak kuat. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan bagaimana kita nak menggunakan sesikuti dengan teknik yang betul untuk menghasilkan garisan melintang ataupun horizontal line. Garisan melintang sahaja. Jadi kita boleh perhatikan di sini. So, sesikuti ni mesti dalam keadaan
berada di sisi sebelah kiri bot lukisan ataupun di sisi kiri kita. Seperti demikian, dan rapat dengan bot lukisan. Kalau untuk bot plastik yang kamu dapatkan nanti, dia dah ada tempat untuk kita rapatkan. Yang penting dia mesti selari. Kenapa kita nak rapatkan? Supaya sudut sesiku T ini dengan bot lukisan adalah selari 90 darjah. Mesti 90 darjah. Supaya garisan yang kita hasilkan ni nanti tepat, sesuai dengan kertas lukisan yang kita dah tampalkan tadi. Sebab itu kertas lukisan mesti selari dengan bot lukisan. Kalau tidak, garisan yang kita hasilkan pun tidak akan tepat. So, kena 90 darjah di sini. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana kita nak menghasilkan garisan melintang. Kita perhatikan. Okey, ini keadaan pensel dalam kita nak melukis ataupun membuat garisan. Sebaiknya pensel dalam keadaan sudut 60 darjah. Dan dalam keadaan begini. Satu sudut pandang lain, kita lihat mata pensel tu berada dalam keadaan begini. Untuk menghasilkan garisan yang baik, yang cantik. Seterusnya, kita perhatikan. Okey, kalau kita menggunakan pensel biasa, sebaiknya kita putarkan secara perlahan masa kita nak membuat garisan tersebut. Tetapi kalau kita menggunakan pensel mechanical, tiada masalah. Kita tak perlu putarkan pun tak apa. Jadi biasanya bukan senang kita nak biasakan teknik ni. Kalau kita tak putar pun, yang penting kita perlu pastikan mata pensel kita sentiasa tajam. Jadi untuk pensel biasa, kita perlu pastikan mata pensel sentiasa berada dalam keadaan tajam. Tak boleh tumpul. Untuk menghasilkan garisan yang smooth, garisan yang baik. Jika kita menggunakan pensel mechanical, tiada masalah. Sebab mata pensel tu memang dah dibuat seragam. Dia tak perlu diasah. Okey, seterusnya kita nak melihat pula fungsi ataupun bagaimana kita nak menggunakan set square. Set square untuk menghasilkan vertical line ataupun garisan menegak. Jadi penggunaan set square ataupun sesiku segitiga dengan sesiku T saling berkait. Kita perhatikan. Jadi kedudukan sesiku segitiga mesti dirapatkan dengan sesiku T. Yang telah dirapatkan juga pada bahagian sisi kiri ni. Supaya ianya bersudut tegak 90 darjah. Jadi di sini baru kita boleh menghasilkan mana-mana garisan tegak yang bersudut 90 darjah. Okey, kita perhatikan. Jadi untuk memastikan keadaan sesiku segitiga dengan sesiku T tidak bergerak, kita perlu pegang.
Kita ambil pensel dan seterusnya kita buat garisan. Maka garis tegak terhasil. Jadi sini antara dua alatan yang penting yang kita gunakan. Tiga alatan penting yang kita gunakan: pensel, sesiku segitiga dan juga sesiku T. Okey? Okey, selain daripada itu, sesiku segitiga juga kita boleh menghasilkan garisan yang bersudut. Tak kira apa sudut sekalipun, kita boleh menghasilkan sudut 45 darjah, sudut 60 darjah ataupun sudut 30 darjah. Menggunakan sesiku T dan juga sesiku segitiga yang kita dah ada tadi. So kita boleh perhatikan di sini bagaimana kita boleh menghasilkan garisan bersudut. Okey, ini boleh kita lihat contoh lain untuk menghasilkan garisan bersudut. Ini sudut 30 darjah. Selain daripada itu, kita juga boleh menghasilkan sudut 60 darjah. Okey. Okey, untuk pengetahuan kamu semua, apabila kita nak melukis dalam lukisan kejuruteraan, ada 4 perkara yang kamu perlu tahu dan amalkan. Yang pertama adalah accuracy, ataupun ketepatan. Bila disebut ketepatan, dalam lukisan kejuruteraan, ukuran adalah sangat penting. Jadi untuk dalam penilaian kamu nanti dalam lukisan kejuruteraan, ukuran-ukuran tu adalah sangat penting untuk dinilai dari segi ketepatannya. Jadi daripada hari ini, daripada sekarang, kamu perlu biasakan diri kamu untuk memastikan garisan-garisan ataupun bentuk-bentuk yang kita nak lukis tu tadi mengikut ukuran yang dikendaki, dan pastikan ianya dalam keadaan tepat. Contoh, kalau satu garisan tu panjangnya 10 mm, pastikan ianya betul-betul tepat 10 mm. Tak ada lebih, tak ada kurang. Kemudian perkara yang kedua iaitu speed ataupun kepantasan. Maksud kepantasan kat sini bukannya kita tergopoh-gapah. Maksudnya kita perlu lebih pantas dan cepat mengikut teknik-teknik yang betul. Kalau kita cepat siap sekalipun tetapi terdapat banyaknya kesilapan-kesilapan pun tak berguna. Kat situ itu kita kategorikan sebagai gopoh-gapah, tergopoh-gapah. Jadi peringkat awal ni memang kamu akan perlahan sedikit, very slowly, nanti lama kelamaan bila kamu dapat nampak kat mana masalah-masalah yang sering berlaku dalam ketika nak melukis, dan kamu dah biasa dengan alat-alat dan teknik-teknik alatan lukisan yang kamu gunakan, sedikit demi sedikit kamu akan lebih cepat, sebab kepantasan ni yang memang amat diperlukan, lebih-lebih lagi dalam industri nanti, dalam industri
sama ada perkilangan ataupun industri pembuatan, kepantasan ataupun kecepatan tu sangat penting lah. Jadi perlu tepat, cepat. Kemudian perkara yang ketiga iaitu bright, mesti jelas. So kalau kita dah mengetahui takrif lukisan juruteraan, ianya seperti bahasa komunikasi kan. Contohnya bila kita bercakap di telefon tu, kalau suara kita tak jelas, bagaimana maklumat yang kita nak sampaikan. Jadi dalam lukisan kejuruteraan penuh dengan maklumat. Garisan-garisan itu adalah maklumat-maklumat yang nak disampaikan. Jadi perlu jelas, supaya maklumat-maklumat tu boleh dibaca. Lukisan kita tu boleh dibaca oleh orang lain. Kalau tak jelas, maka penyampaian maklumat tu pun akan tak jelas dan salah. Kemudian yang keempat, kebersihan. Jadi kebersihan pada kertas lukisan kita amat penting. So masa kita melukis tu, cuba kita biasakan supaya kertas lukisan kita akhirnya nanti bila siap, ianya dalam keadaan kemas dan bersih. Kalau orang Melayu cakap comot, dia kertas tu tak comot lah. Bersih, kemas. Jadi ini 4 perkara penting yang perlu kamu amalkan ketika melukis, yang perlu kamu praktikkan. Jadi di sini kita boleh lihat dua keadaan, perkara-perkara yang kita perlu buat dan juga perkara-perkara yang kita jangan buat, untuk menjaga kebersihan ataupun kekemasan kertas lukisan kita. Kita boleh perhatikan satu persatu lah, bagaimana kita menjaga kebersihan semasa kita melukis. Sebab itu kalau boleh kita perlu adakan kain yang bersih untuk kita mengelak, untuk kita alas, untuk pastikan tangan kita ni tak terkena ataupun tak kita letakkan pada atas kertas lukisan. Ini sebab kita tak pasti tangan kita ni bersih ataupun tidak. Jika tidak, dia akan beri kesan pada kertas lukisan kita. Okey, sebelum kita nak melukis sesuatu lukisan di atas kertas lukisan, kita perlu buat border ataupun bingkai pada kertas lukisan kita seperti dalam gambar ni. Bila kamu dapatkan kertas lukisan, ianya putih bersih. Jadi sebelum kita nak melukis, kita perlu lukiskan dulu ataupun kita perlu buat bingkai lukisan. Jadi di sini saya tunjukkan ukuran border bagi kertas A3. Bagi kertas A3. Di sini ada diletakkan ukuran-ukuran yang perlu kamu ikutlah, untuk bingkai ataupun border A3 ni. Ukuran pastikan dalam milimeter. Ukuran dalam milimeter. Jadi kalau kamu lihat di sini, ada ruang-ruang ataupun bahagian-bahagian untuk kita isikan maklumat-maklumat yang perlu ada. Okey, kita lihat di sini ruang yang paling besar, kita nak tuliskan PIS,
Maksud PIS ni Politeknik Ibrahim Sultan. Jadi saya nak kamu tulis bersaiz daripada garisan ini sehingga garisan ni garisan yang kedua sehingga garisan yang keempat. Ini saiz ataupun tinggi huruf untuk Politeknik Ibrahim Sultan. Jadi kamu kena tulis penuh tulis penuh. Ni saya buat singkatan sebagai contoh. Jadi dalam lukisan sebenar nanti kamu lukis bingkai ni dan pastikan tulis huruf Politeknik Ibrahim Sultan ni secara penuh. Kemudian kalau kita lihat tinggi huruf Politeknik Ibrahim Sultan ni ataupun PIS ni adalah ketinggian dia sebanyak 20 mm. 20 mm. Sebab di sini kita boleh lihat satu bahagian ni tinggi dia adalah 5 mm. Jadi bila ada dua ruang yang kita gunakan untuk ketinggian huruf PIS, jadi tinggi dia sebanyak 20 mm. Bukan 20 5 kali 2 10 mm. Ketinggian dia adalah 10 mm. Kemudian di bahagian bawah ni kita kena tulis Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Di bahagian ruang ni. Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Juga tulis penuh. Yang mana ketinggian hurufnya adalah 5 mm. Seterusnya di bahagian nama. Tuliskan nama penuh kamu. Yang mana ketinggian dia sebanyak 5 mm. Kalau namanya panjang, pendekkan sehingga dia muat pada ruang ataupun bahagian ni. Kemudian di bawah ni tulis tajuk lukisan yang kita nak lukis. Tajuk ni saya akan beritahulah. Tajuknya apa. Kemudian tarikh. Berapa hari bulan tugasan tersebut. Kalau saya bagi satu tugasan, biasanya ikut tarikh pada hari tugasan yang diberikan pada hari itu. Kemudian di sini nombor pendaftaran. Terus tuliskan nombor pendaftaran kamu lengkap. Di sini adalah unit mm. Kita setiap kali tugasan yang kita buat, kita akan menggunakan ukuran mm ataupun milimeter. Jadi tuliskan saja mm. Kemudian di sini kelas apa? Contoh di KM1A. Di MB1A contoh. Kemudian di sini letakkan skala. Skala yang kita gunakan 1/1. So semua sama. 1/1. Jadi pada bahagian ni kamu hanya terus tuliskan apa yang dikendaki. Kalau nama terus tulis nama. Tak perlu letak nama. Okey. Salina. Tak perlu. Terus tuliskan Salina. Kemudian tajuk juga tak perlu tulis tajuk ni. Letakkan tajuk contoh bulatan. Kemudian tarikh. Letakkan tarikhnya terus. Sebab apa kalau kita letak nama, kemudian nak tulis nama kamu, dia ruang ni tak muat. Okey. Jadi kalau kamu lihat di sini, pada garisan bingkai pada tepi sekali ni, kalau kamu lihat garisannya tebal. Garisan tebal. Ni ketal lukisan kamu lah. Di garisan yang luar ni adalah menunjukkan ketal lukisan. Di bahagian dalam ni garisan bingkai yang kamu perlu buat. Jadi kalau kamu lihat garisan ni dia lebih tebal berbanding garisan yang di dalam ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5.
Kalau kamu perasan, ada garisan yang lebih halus daripada garisan yang tebal ni. Garisan ni halus, garisan ni tebal. Mungkin kamu boleh zoom sedikit lah gambar ni untuk melihat garisan mana yang tebal, mana garisan yang ni nipis ataupun halus. Jadi garisan tebal ni kita sebenarnya menggunakan garisan objek. Garisannya mesti tebal dan hitam. Itu maksud garisan objek, supaya dia lebih menonjol. Manakala garisan yang halus ni tadi ataupun lebih nipis, kita menggunakan garisan binaan. Sifat garisan binaan adalah halus dan pudar. Halus dan pudar. Jadi perlu bezakan kedua-dua garisan tadi, sama ada garisan objek ataupun garisan binaan. So kalau tak faham nanti boleh tanya lah. Okey, ini tentang border. Setiap kali ada tugasan, ada lukisan yang kamu perlu buat, mesti ada border sebelum nak dia. Mesti border dah ada dulu, berserta dengan border dia tadi untuk dihantar. Okey, jadi ini contoh, salah satu contoh kertas lukisan yang telah dibuat berserta dengan border ataupun bingkai. Ini gambar dia kurang jelas sikit, tapi sekurang-kurangnya dapat bagi kamu nampak lah border, apa maksud border yang saya terangkan tadi, ataupun bingkai lukisan. Boleh perhatikan di sini. Okey, dalam lukisan kejuruteraan, garisan ataupun lines sangat penting. Ianya terkandung maklumat yang nak disampaikan. Kalau salah garisan tersebut kamu lukis, maka salah maklumat yang kamu nak sampaikan. Jadi dalam lukisan kejuruteraan, garisan ni ada beberapa jenis yang kamu perlu tahu. Okey, kita lihat jenis-jenis garisan yang ada. Kalau kamu lihat di sini, garisan dia tebal dan hitam. Ini kita panggil garisan objek, seperti yang telah saya terangkan tadi. Sifat garisannya tebal dan hitam. Kalau kita lihat di bahagian hujung ni dengan hujung sini adalah garisan yang sama. Tetapi di bahagian tengah dia tu lebih halus dan pudar. Ini adalah sifat bagi garisan binaan. Garisan binaan. Maksud garisan objek ni, dia menunjukkan garis nyata sesuatu objek. Manakala garisan binaan ni garisan yang mana sifatnya lebih halus dan pudar, ianya garisan bukan nyata, garisan maya ataupun kita panggil garisan maya, garisan yang tak nampak. Berbeza dengan garisan objek tadi, ianya adalah garisan yang nyata dan garisan yang kita nampak. Contohnya saya boleh umpamakan sebuah rumah lah. Sebuah rumah. Okey, sekejap. Okey, di sini ada satu contoh gambar sebuah rumah yang kita boleh nampak. Apa yang dikatakan garisan objek ini adalah garisan apabila rumahnya siap. Kalau kamu lihat ni,
Sepanjang ni garisan yang kita boleh nampak ni semua garisan ni. Betul? Mana garisan yang saya tunjukkan ni pada tiang ataupun pada bahagian sini dalam bawah, pada bahagian lantai. Ini semua garisan-garisan yang wujud, yang mana kita panggil ianya sebagai garisan objek, garisan yang kita boleh nampak, garisan yang nyata, yang mana dalam lukisan sifat dia tebal dan hitam. Manakala garisan binaan pula yang mempunyai sifat garisan yang halus dan pudar tu tadi, dia asalnya ketika rumah ni belum siap. Kalau kamu pernah tengok orang bina rumah ataupun renovate rumah, pada peringkat awalnya ada terdapat rangka-rangka, kayu-kayu yang menyokong tadi. Kalau kita lihat contoh bumbung ni, dari luar memang kita tak nampak, tetapi dalam ni banyak kayu-kayu yang telah bina, yang dipakukan untuk sokongan kepada atap ni. Betul? Jadi kayu-kayu yang ada pada atap tersebut yang dijadikan sebagai rangka ataupun tulang, itu juga adalah sebuah garisan yang wujud tapi dalam keadaan maya ataupun tak nampak. Macam ni, rumah ni dah siap, kita tak nampak pun garisan ataupun rangka-rangka tersebut. Itu yang kita boleh umpamakan kepada garisan binaan. Sebab tu sifat dia halus dan pudar. Dia garisan yang maya, garisan yang tak nampak tetapi wujud. Itu sedikit penerangan tentang dua garisan ni. Dua garisan ni sangat penting. Garisan objek dan garisan binaan. Kita kena bezakan dari segi sifatnya ketika kita membuat garisan tersebut. Okey. Jadi dua garisan ni penting, garisan objek dan juga garisan binaan. Manakala di bahagian bawah ni ada juga jenis garisan tersembunyi. Jadi garisan ni kita panggil garisan tersembunyi. Garisannya terputus. Garisannya terputus-putus. Ini kita panggil garisan yang tersembunyi. Kalau secara nyatanya dia terletak di belakang sesuatu. Dia terlindung, tersembunyi. Jadi kita boleh gunakan garisan ni. Kemudian garisan ketiga adalah jenis garisan tengah. Ini adalah bentuk garisan tengah. Bentuk garisan tengah. Contohnya sebuah silinder, kita nak buat garisan tengah. Sesuatu silinder tersebut mesti menggunakan garisan ini, center. Ini garisan biasalah. Jadi ketebalan garisan tu sangat penting. Kita boleh lihat juga kat sini ketebalan garisan yang kita perlu buat. Jadi untuk menghasilkan ketebalan garisan tu, contoh garisan objek dan juga garisan binaan, ketika kita nak melukis tadi dengan pensel, kita nak membuat garisan, untuk garisan objek kita perlu bagikan tekanan pada pensel tersebut supaya dia boleh menghasilkan garisan yang tebal dan hitam. Kalau kita gunakan pensel biasa, kita gunakan pensel 2B. Pensel 2B untuk garisan objek. Manakala garisan binaan yang lebih halus dan pudar, masa kita membuat garisan tu tadi, kita tak perlukan, kita jangan berikan tekanan pada pensel tersebut. Sekadar kita buat sentuhan saja pada mata pensel ke atas kertas lukisan.
barulah ianya boleh menghasilkan ketebalan garisan yang lebih halus dan pudar. Jadi di situ kita boleh membezakan antara dua garisan tadi. Okey. So perkara-perkara ni kamu kena buat. Kamu kena praktik, baru kamu akan faham. Okey. Jadi kita boleh lihat di sini center line, dimension line, extension line, construction line dan section line. Jadi apa yang saya sebutkan tadi antara garisan-garisan yang penting yang kita akan buat nanti dalam lukisan kejuruteraan. Okey, seterusnya lettering ataupun huruf dan nombor. Jadi huruf dan nombor ni pun juga sangat penting. Bukan untuk kita kenal huruf dan nombor, tidak. Tapi bagaimana kita nak melukis ataupun menulis dalam kertas lukisan kejuruteraan. Jadi seperti mana saya tunjukkan tadi tentang kita nak buat border, di situ adanya huruf dan nombor, betul? Yang mana huruf dan nombor ni antara salah satu yang perlu ada untuk kita menyampaikan maklumat. Jadi dalam nak melukis huruf dan nombor ni bukan seperti mana kita tulis biasa bebas macam tu. Tidak. Ada teknik dia dan kita perlu buat mengikut teknik yang telah ditetapkan dalam lukisan kejuruteraan. Yang mana huruf tu nanti ianya seragam dan sekata. Mengikut ukuran yang kita kendaki. Jadi ianya bukan perkataan huruf yang bebas, tidak. Semua sekata dan seragam. Jadi jenis huruf ini ada dua jenis, iaitu jenis vertical dan juga incline. Jenis tegak dan juga jenis condong. Jadi kita boleh buat mana-mana satu huruf pun boleh, tiada masalah. Tapi biasanya dalam tugasan yang saya akan bagi, saya akan minta kamu buat jenis huruf tegak sahaja. Kalau bersudut, sudutnya lebih kurang 67.5 ke 70 darjah. Sudut huruf tersebut. Maksudnya di sini kita boleh lihat ini adalah huruf jenis tegak dan di bawah ni adalah huruf jenis condong. Okey. So kalau kamu lihat di sini dalam pembinaan huruf ni dia ada teknik dia. Yang pertama kita perlu gunakan kita perlu adakan garisan binaan terlebih dahulu. Kalau kamu lihat ada garisan petak-petak ni, kita umpamakan garisan binaan lah. Yang mana huruf yang dibina tadi, contoh huruf A ni dia ditulis berdasarkan garisan binaan yang telah dibuat. Sebab huruf ni dia ada saiz dia, ada ketinggian dia yang kita nak. Okey, contoh ketinggian yang kita nak adalah, contoh daripada point sini ke bawah adalah 5 mm sebagai contoh. Jadi kita perlu membuat garisan binaan dulu di bahagian atas, sepanjang mana ataupun sejauh mana perkataan ataupun huruf yang kita nak buat. Kita buat garisan binaan atas dan bawah yang mempunyai saiz ataupun ketinggian 5 mm. Bila kita dah buat garisan binaan ni, garisan binaan tu seperti saya terangkan tadi, ianya halus dan nipis. Dia garisan yang tak nampak sebenarnya. Daripada garisan binaan ni barulah kita boleh melukis ataupun menulis huruf
perkataan yang kita nak buat ataupun nombor. So huruf yang kita buat ni mesti tepat. Kalau kita lihat, kalau huruf dia berdiri tegak, di hujung kepalanya sampai hujung kakinya mesti tepat 5 mm, berketinggian 5 mm. Tak kira sama ada huruf A, B, C, D, F dan juga nombor, mesti seragam ketinggiannya ataupun saiznya. Jadi penting untuk kita membina dahulu garisan binaan. Selepas itu baru kita bina huruf tersebut. Jadi untuk huruf ni kita menggunakan garisan objek. Kalau kamu lihat di sini, ianya lebih tebal dan hitam berbanding garisan binaan yang di dalam ni. Barulah huruf tu tadi, sebab garisan objek dia nyata dan nampak. Dia akan lebih menonjol daripada garisan binaan dalam kertas lukisan kita nanti. Okey, begitu juga dengan jenis condong, menggunakan kaedah yang sama untuk kita membuat huruf dan nombor. Okey, di sini saya nak tunjukkan contoh di mana apabila kamu buat border ataupun bingkai, di sini kita akan membuat ataupun menulis huruf dan nombor. Contoh nama kamu, tajuk dan sebagainya. Kalau kamu lihat pada garisan border ni ataupun bingkai pada setiap bahagian ataupun ruang ni, dia menggunakan garisan objek. Kamu lihat di sini lebih hitam dan tebal berbanding kalau kamu lihat di bahagian sini dengan sini ada garisan tapi tak berapa nampak kan. Itu kita panggil garisan binaan. Jadi kalau kita lihat di sini nama Sahirah binti Abdul Razak ni, dia sekata. Dia sekata dan sama saiz dan seragam. Dan huruf ni juga kalau kita lihat, nampak dia lebih hitam dan tebal. Dia menggunakan garisan objek. Jadi dia lebih menonjol daripada garisan binaan ataupun saiz bagi ketinggian huruf tersebut. Nampak? Ini contoh lah. Garisan, nampak ada perbezaan garisan ni. So perbezaan garisan ni perlu dibuat. Perlu dibuat. Okey, jadi itu saja untuk buat masa ni berkaitan dengan pengenalan lukisan kejuruteraan. Oleh itu nanti kita akan berjumpa lagi pada video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.